Pandangan mengenai penyasaran subsidi ini banyak. Pandangan mengenai kedudukan fiskal negara yang perlu diperkukuh pun sedia diketahui semua orang termasuk ahli-ahli dewan. Dan setakat ini saya tengok, tidak ada mana-mana ahli dewan yang mempersoalkan beberapa perkara pokok mengenai kedudukan fiskal negara. Pertama, bahawa kita perlu mengurangkan defisit, come what may. Kedua, kita perlu mengurangkan hutang kita, come what may. Dan yang ketiga, kita perlu menguatkan kedudukan fiskal kita kerana semua yang dirancang, semua yang nak dibuat ini, baik permintaan oleh semua wakil rakyat atau menteri, dia tak dapat dilaksanakan kalau ketiga-tiga perkara pokok ini tidak dapat dibuat. Tidak ada sebarang perbezaan pendapat, saya ingat Tan Sri Yang di-Pertua mengenai perkara itu. Cuma saya nak sentuh sedikit saja. Daripada pemerhatian saya, sebaik di dalam dewan ataupun di luar dewan, yang jarang kita dengar dalam hiruk pikuk mengenai keperluan fiskal negara dan kebimbangan mengenai penyasaran semula subsidi ini, yang saya sangat jarang dengar ialah kalau yang sekarang ini dilaksanakan oleh kerajaan tidak dipersetujui untuk memperkukuhkan kedudukan fiskal negara, saya masih menunggu sebenarnya apa penyelesaian alternatif daripada pembangkang. Apa sebenarnya pembangkang cadangkan kepada kerajaan suruh buat ni? Kerana kita sedia maklum, dua-dua faham, hutang kena turun, defisit kena potong, kedudukan kewangan kena kukuh. Tapi setakat ini, sementara saya mengalu-alukan semua komen mengenai macam mana apa yang dibuat oleh kerajaan ini berisiko membawa beban pada rakyat, tapi apa sebenarnya yang dicadangkan ataupun alternatif lain oleh pihak pembangkang. Setakat ini yang saya nampak. Jawapan yang sering diberikan ialah peningkatan mendadak defisit dan hutang dalam tahun 2020, 2021 dan 2022 yang kami warisi sekarang ini adalah disebabkan oleh COVID. Saya terima, boleh. Tapi kalau sekiranya Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan satu hari nanti, saya pun nak dengar daripada Putrajaya contohnya, apakah langkah-langkah khusus yang akan diambil oleh Perikatan Nasional untuk mengukuhkan kedudukan fiskal. Sementara kita mengimbangi perkara yang disebut oleh Pendang tadi, iaitu kita perlu terus membendung inflasi supaya rakyat tidak terbeban. Ini sebenarnya adalah cabaran kepada sesiapa saja, sama ada yang pembangkang ataupun yang jadi kerajaan. Berkenaan inflasi, Tan Sri Yang di-Pertua, hakikatnya sesiapa pun yang jadi kerajaan, kita akan menggunakan data yang sama, iaitu daripada DOSM. Sebab itu, pada pandangan saya, sementara kita boleh berbeza pendapat mengenai bagaimana sesuatu perkara itu dilaksanakan pendekatannya, saya minta ahli dewan satu perkara saja. Janganlah sehingga kita menidakkan data rasmi inflasi seolah-olah data itu tidak melambangkan keadaan sebenar rakyat. Kerana bila saya tengok perbahasan-perbahasan, banyaknya yang menimbulkan menjurus ke arah itu. Data inflasi setiap bulan ini memberi dua gambaran penting. Pertama, ia memberi trend peningkatan harga keseluruhan kerana angka inflasi adalah angka komposit yang menggabungkan kenaikan harga mengikut kategori seperti makanan mentah, makanan siap dibeli, makanan di restoran, elektrik, api, pengangkutan dan sebagainya. Data 2%, 1.9% itu adalah data komposit yang telah pun dikira mengikut wajaran. Dan ini adalah standard antarabangsa. Bukan hanya digunakan di Malaysia.